أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم Wahai orang-orang yang beriman, taatlah oleh kamu akan Allah dan taatlah oleh kamu akan Rasul dan juga pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, tamanya kita manjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita, yang membolehkan kita berada di rumah Allah Ta'ala pada malam ini, dan dengan ruang masa yang diberikan ini kita dapat mengisinya dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini memberikan manfaat kepada kita dari dunia sampai ke akhirat insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, kita sekarang ni sedang berada pada bab yang ke-6 dalam membahaskan perkara berkait dengan ketua negara Islam. Dalam kuliah kita yang lepas pada bulan yang sudah, kita baru saja masuk bab yang baru ini, pengenalan kepada masalah ketua negara Islam, di mana jawatan ketua negara Islam ini dianggap sebagai satu jawatan yang penting kerana kerjanya mengetuai umat, menjadi ketua kepada umat. Kita umat Islam ni ialah satu bangsa yang memang diajar oleh Nabi ada pemimpin. Sebab tu Nabi sebut bila kita bermusafir lebih daripada 3 orang, 4 orang, 3 orang, 4 orang, Nabi sebut 4 orang, maka dah lantik seorang pemimpin. Kalau 4 orang pun lantik pemimpin, kalau 14 juta lagi nak pada pemimpin. Maka apabila pemimpin sebuah umat ni dia tak ada pemimpin, atau pemimpin dia ni tidak menepati ciri-ciri kepimpinan yang digariskan oleh agama, maka dia akan menyebabkan umat yang dipimpin ni bercelaru, menjadi huru-hara dan cacar merba. Sebab apa? Sebab pemimpin dia. Orang kata ikan ni dia busuk kepala dulu. Busuk dia mula daripada kepala. Kalau kepala rosak, ekor pun akan jadi buruk sekali. Ni orang Melayu kata, orang tua-tua kata begitu. Sebab tu kepala tu perkara yang sangat penting. Kepala ni penting. Ketua lah pemimpin, kan? Sebab tu dalam perbahasan para ulama, sebelum kita masuk pada tajuk yang kedua pada malam ni, tajuk yang pertama lah tadi pengenalan syarat-syarat menjadi ketua negara Islam. Ada syarat. Sebagaimana kita solat, kita puasa, ada syarat-syarat dia. Kan, kalau kita semayang ada rukun, ada syarat. Kita nak ambil pemimpin pun ada syarat juga. Bukan ikut suka hati kita. Syarat kita, dia ada poket banyak dan dalam poket ada banyak. Itu syarat kita. Kan? Pertama dia kena ada poket banyak, yang kedua dalam poket pun kena banyak juga. Maka layaklah dia jadi pemimpin. Itu syarat ikut nafsu kita.
Agama aja macam lain. Sebagaimana solat tak ada syarat, pemimpin juga ada syarat. Maka orang-orang yang beriman, setiap kali dia nak angkat pemimpin, dia mesti perhatikan cukup tak syarat tu. Ada syarat ke tidak? Menandakan kelayakan. Syarat tu kelayakan lah. Qualification dia. Ada syarat-syarat. Dalam hal ini, ulama-ulama fiqh siasi, fiqh politik telah membahaskan panjang lebar dan mereka telah menyenaraikan syarat-syarat berdasarkan dalil-dalil syar'i. Dalil syar'i macam mana? Daripada Al-Mawardi pada generasi yang lebih awal di kalangan ulama-ulama klasik, sampailah kepada Ibnu Khaldun pada generasi pertengahan. Ibnu Khaldun dia sempat hidup di awal abad yang ke-15. Tahun 1404 Masihi dia meninggal dunia. Ibnu Khaldun. Daripada Ibnu Taimiyah yang hidup pada zaman kejatuhan khalifah, ketika Baghdad diserang oleh Hulagu Khan, kemudian berlaku perang Ain Jalut. Ketika itu Ibnu Taimiyah hidup. Dan Al-Farabi, seorang al-falsafah Islam yang terkenal, yang banyak membahaskan berkenaan dengan falsafah politik Islam, yang dia hidup di zaman kerajaan Abbasiyah mengalami pergolakan. 2 tahun sekali tukar Perdana Menteri, macam Malaysia juga. Dan zaman dia tu setahun, 2 tahun, setahun, 2 tahun, khalifah tu bertukar-tukar, sama ada jatuh, dibunuh, macam-macam. Dia menulis Ara Ahli Madinah untuk membahaskan dari sudut pandang falsafah berkenaan dengan pembentukan sebuah negara ideal. Jadi sebut panjang lebar apakah syarat-syarat untuk kita membentuk sebuah negara ideal itu dari segi kepimpinan. Panjang lebar. Saya nak beri gambaran ini, nak menggambar kepada kita ulama-ulama fiqh siasah, fiqh politik zaman dulu, di kalangan ulama klasik dan ulama pertengahan, zaman pertengahan. Mereka tu memberi perhatian serius. Umat mesti memilih dan mengangkat pemimpin yang betul. Jangan ikut sukati je kat pemimpin. Al-Mawardi dan Abu Ya'la hidup pada zaman kemuncak Abbasiyah, dan mereka mendapat jawatan-jawatan dalam kerajaan. Abu Ya'la ni qadi di sebuah daerah di Iraq. Adapun Al-Mawardi adalah qadi al-qudha, ketua hakim negara yang duduk di Baghdad. Dia duduk dalam sistem. Kedua-duanya menulis kitab fiqh siasah dengan tajuk Ahkam Sultaniyah, tajuk sama. Dan kedua-duanya membahaskan apakah syarat-syarat untuk melayakkan seseorang itu diangkat menjadi pemimpin. Jadi pemimpin dia ada banyak level sebenarnya. Bukan khalifah saja. Kan? Secara khusus pemimpin itu khalifah sebagai pemimpin tertinggi. Kemudian ada pemimpin kat bawah lagi, gubernur. Macam kita gubernur ni macam menteri besar, pemimpin kat negeri. Ada pemimpin kat daerah, DO kita panggil bahasa kita gini. Kan? Atau kat yang lebih rendah lagi, tok sidang ke, tok 4 ke, JKK ke, tak kira. Ada syarat-syarat. Disebutkan syarat-syarat. Sehingga bila kita membandingkan syarat-syarat yang disebut oleh Al-Mawardi yang hidup pada zaman kemuncak zaman Abbasiyah dengan Ibnu Taimiyah yang hidup zaman kejatuhan, ataupun dengan Ibnu Khaldun yang hidup pada zaman kelemahan kerajaan Abbasiyah Mamalik yang berpusat di Mesir sebelum kebangkitan kerajaan Utsmaniyah. Mereka beri syarat, dan syarat mereka berbeza dari sisi susunan.
Susunan tu diperhati. Pasal apa Al-Mawardi mengatakan syarat yang pertama mesti adil, yang mesti berilmu. Yang kedua mesti adil. Daripada 7 syarat yang disebut. Tetapi Ibnu Khaldun meletakkan Ibnu Taimiyah meletakkan yang pertama mesti adil, yang kedua mesti berilmu. Terbalik. Kadang wakil yang berbeza. Wakil dia berbeza. Ketika zaman Al-Mawardi, pemimpin dia adil. Pemimpin dia adil. Maka dia letakkan berilmu tu syarat yang pertama. Sebab adil pemimpin atas negara mencapai kemajuan besar. Dia letak nombor 1 mesti ilmu. Pasal apa? Tidak akan ada keadilan tanpa ilmu. Adil tu dia mari dengan ilmu. Bila dia ada ilmu, dia tahu mana betul, mana salah, bagaimana caranya memerintah dan mentadbir, maka dia boleh berlaku adil. Yang letak syarat pertama mesti adil dan mesti berilmu. Yang kedua adil. Bila mari zaman Ibnu Taimiyah, negara sudah huru-hara. Bukan huru-hara, runtuh terus. Bila lakukan menyerang Baghdad tahun 1258, khalifah dibunuh, berakhir zaman kekhalifahan yang berpusat di Baghdad. 4 tahun kemudian baru ada khalifah baru, diangkat semula di Kahirah oleh kerajaan Mamalik. Ketika berada di Kahirah itu berlaku peperangan lagi dengan orang Mongolia. Orang Mongol ni perang Ain Jalut. Dalam perang tu orang Mongol kalah. Dan Ibnu Taimiyah terlibat dalam beberapa siri diplomasi, berunding dengan puak-puak Mongol dalam tu. Dia tengok zaman Islam tu jatuh. Dia membuat kesimpulan bahawa punca kerosakan umat dan kerajaan ni kerana pemimpin zalim. Pemimpin zalim. Punca dia zalim pasal tak ada ilmu, sama kan? Dia tak ada ilmu dari segi pentadbiran. Dia perlu letak adil nombor 1, ilmu tu nombor 2. Kena ada sifat adil dulu, baru ada sifat ilmu. Ada beza sikit. Yang tersebut ilmu dulu baru adil. Kerana dia memang sedia adil. Saya nak gambarkan itu bila kita menganalisis pandangan-pandangan ulama-ulama klasik tentang syarat-syarat kepimpinan ini. Mereka membahaskan dengan begitu teliti, melihat keadaan realiti semasa, real politiknya bagaimana. Mereka meletakkan syarat. Kalau kita perhati syarat yang disebut oleh Al-Farabi dalam melantik pemimpin, yang Al-Farabi sendiri menyebut syarat ni syarat kepimpinan Nabi, Prophet King. Bukan Nabi, tapi kita ni orang biasa. Dia letak syarat tu supaya pemimpin tertinggi ni mesti hampir-hampir menyamai kebolehan seorang Nabi. Cuma kita ada wahyu. Sebuah syarat-syarat yang ketat. Al-Farabi itu menyarah hampir 20 syarat untuk menjadi pemimpin yang dikatakan sama ada Prophet King ataupun Philosopher King. Ketua mesti standard dia ahli falsafah, orang yang berilmu. Kenapa? Kerana zaman tu keadaan negara ni tidak berapa stabil. Lama, dalam 30 tahun. 2 tahun sekali, setahun sekali tukar khalifah. Sampai tak sempat nak buat perancangan-perancangan, apatah lagi nak memajukan negara. Yang ada hanya konflik, perebutan jawatan dan perpecahan negara. Itu keadaan-keadaan yang berlaku. Maka dalam hal inilah kita mesti sebagai orang awam di kalangan umat akhir zaman umat yang tak ada kerajaan ni, kita kena perhatikan syarat-syarat ni. Tengok syarat ni untuk mengangkat pemimpin. Kalau kita nak umat kita ni bangkit semula, hari ni oleh kerana kita mengabaikan syarat,
Maka orang yang memimpin kita tu orang yang lebih bermasalah daripada kita. Cuba kita bayangkan. Kalau tu imam, dia baca Quran lebih teruk pada makmum. Sah tak sembahyang kita? Kita baca kitab fiqh, syarat-syarat menjadi imam. Salah satu syarat jadi imam ni, mestilah imam tu bacaannya lebih baik daripada makmum. Mana? Imam tu mesti bacaan dia lebih baik daripada makmum. Kalau tu imam baca lebih teruk pada kita, tak boleh sembahyang kita. Supaya kita faham, bila kita mengangkat pemimpin, pemimpin tu dia mesti lebih baik daripada rakyat. Dari segi kebolehan dia, dari segi ilmu dia, dari segi hubungan dia dengan Allah Ta'ala, dia lebih baik pada kita. Kalau kita orang awam ni bangun tahajud 2 rakaat, pemimpin dia mesti 6 rakaat tahajud dia. Kan? Kalau kita bangun tahajud 10 minit, pemimpin setengah jam. Baru betul. Dia lagi baik pada kita. Barulah kita akan jadi baik. Kalau pemimpin tu lebih teruk pada kita, kita mari masjid, pemimpin tak mari masjid. Kena tak? Siapa kata boleh? Kita rakyat mari masjid, pemimpin tak payah mari. Kita baca dalam hadis-hadis asar sahabat-sahabat zaman dulu. Sayyidina Umar sembahyang di masjid ke sembahyang kat rumah? Dia sebagai Amirul Mukminin. Kan? Masjid. Bukan cakap sembahyang di masjid, dia jadi imam solat. Kan? Jadi imam solat. Kita pemimpin nak jadi makmum pun tak mampu. Jangan kata jadi imam. Dia jadi pemimpin sebab kita angkat dia. Tak kira pemimpin mana-mana pun. Kan? Sebab kita angkat dia baru dia jadi pemimpin. Menunjukkan bahawa kita ni sebab tak tahu syarak, maka kita angkat pemimpin yang lebih lemah daripada kita. Kan? Zaman dulu, satu cerita zaman lama ni, cerita 2-30 tahun dulu. Ada seorang pemimpin parti politik di Malaysia ni. Kan? Ni bukan pasal politik dia tu, biarlah cerita dia. Dia pemimpin. Kebetulan dia jadi pemimpin antara yang paling tinggi dalam parti dia. Tapi dia sendiri, orang panggil apa? Bukan stroke, tapi hak jenis naik wheelchair. Dia naik wheelchair. Dia pemimpin tertinggi parti dia. Jadi orang komen, orang kata biasa pemimpin ni dia kena angkat orang bawah, kena pimpin orang bawah. Tapi dia pemimpin orang bawah kena pimpin dia. Betul tak? Parti mana tu bukan cerita tu kita sebut tu, pemimpin dia mesti lebih baik daripada rakyat. Ada satu pepatah India. Pepatah India tu kata, kalau rakyat satu negara ni semua buta, pemimpin mesti ada mata sebiji. Kan? Faham tak? Gitu. Kalau kita ni semua buta, ketua kita kena ada mata sebiji. Jadi mata tu memang dibahas oleh ulama-ulama. Cacat penglihatan ni boleh menghilangkan syarat jadi pemimpin. Orang Indonesia dulu kan, dia lantik presiden dia tak ada mata, betul tak? Dan 2 tahun tak? Lepas tu kena guling dengan Megawati kan. Pasal apa? Pasal dia tak ada mata. Saya pergi Indonesia tahun 2000. Ada satu ulama tua tu kata kat saya, Presiden Indonesia ni sabur-sabur, sabu-sabur kata dia. Saya kata sabu-sabu tak apa. Satu buta, satu kabur. Rakyat semua jelek, pemimpin mata buta. Kan? Jadi pemimpin tu dia mesti lebih baik daripada rakyat. Baik tuan-tuan semua, kita balik pada kitab tu, introduction baru. Kan? Supaya kita tahu syarat tu menjadi perkara yang penting. Para ulama menetapkan beberapa syarat yang wajib yang perlu ada pada ketua negara ataupun khalifah. Tuan kitab kita ni dia sudah analisis pandangan-pandangan ulama dan direngkaskan syarat-syarat yang sama-sama terletak kan. Ni. Jadi kata dia ada syarat-syarat yang wajib yang mesti setiap ketua negara ataupun khalifah atau pemimpin tertinggi ni ada syarat ni.
Antara syarat wajib yang disepakati oleh ulama ialah yang pertama, beragama Islam. Pemimpin tertinggi mesti beragama Islam. Pasal bahas kita ni ketua negara Islam. Ketua negara Islam mesti pemimpin dia beragama Islam. Seseorang yang menjadi ketua di mana sahaja di dunia ini mestilah menganut dasar dan ideologi negara tersebut. Ketua dia mesti pahaman dia serupa dengan ideologi negara. Kalau kita kata ni negara komunis, boleh tak orang demokrasi jadi ketua negara komunis? Ada tak negara komunis ambil orang demokrasi jadi ketua negara dia? Tak ada. Orang yang menganut demokrasi seperti Amerika, diambil tak orang macam Fidel Castro tu jadi presiden dia? Dia tak ambil. Pasal apa? Kawan tu mempunyai ideologi yang bercanggah dengan ideologi negara dia. Tak sama. Kan? Sebab tu dia gaduh. Amerika dengan Cuba tu dekat je. Dia bergaduh berapa puluh tahun. Daripada zaman perang dingin dulu sampai mati Fidel Castro tu. Dia gaduh. Kemudian ni Rusia, Soviet jatuh lama dah. Tapi Cuba tu bergaduh lagi dengan Amerika. Pasal apa? Ideologi negara tak sama. Seseorang yang nak memimpin sebuah negara mesti ideologi yang dianut sama dengan ideologi negara. Bila kita kata negara kita ni negara Islam, maka mesti pemimpin tu beragama Islam. Tapi kita kena faham, Islam yang dianut oleh ketua negara tu adakah Islam yang serupa dengan Nabi ajar ataupun Islam version dia sendiri? Pasal hari ni banyak orang menganut Islam ikut version masing-masing, tak ikut version Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan al-Islam huwal Islam. Islam tu Islam lah, serupa dengan Nabi ajar. Dia tak ada Islam progresif ke, Islam hadari ke, Islam apa bubuh nama macam-macam kan. Saya ni Islam progresif, saya Islam inklusif, saya Islam hadari, saya. Nabi ajar al-Islam huwal Islam. Islam tu Islam sebagaimana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pemimpin negara Islam mestilah beriman kepada Islam dalam melaksanakan perkara-perkara yang berkaitan dengan negara. Bila dia orang Islam menjadi pemimpin negara Islam, dia kena beriman dengan Islam. Oleh kerana dia ketua negara, dia mesti melaksanakan, dia beriman bahawa semua hukum-hukum berkait dengan kenegaraan dalam Islam dia kena terima. Macam kita kata, kita duduk seorang-seorang kita masa bujang dulu kan. Masa bujang tak ada banyak kerja kita, maka kita pun semayang, puasa, bayar zakat kalau ada harta kan. Haji tak pergi lagi. Betul apa lagi? Tutup aurat, makan makanan halal kan. Cukup tu untuk kita seorang. Lebih kurang gitulah kan. Apa kalau kita berkahwin sebagai seorang Islam, maka kita pun kena beriman bahawa semua hukum-hukum Islam berkait dengan rumah tangga tu kita kena praktis semua. Bukan praktis tu maksud dia kita kena buat dah. Kita kena ikut peraturan dia tu. Kalau kata kena buat, jadi dalam kitab ada bercerai ustaz, jadi saya kena bercerai, tak kena, bukan lagu tu. Kan? Maksud dia kita kena ikut hukum dan peraturan dalam kehidupan berumah tangga, ikut syariat. Bila kita berumah tangga, dia tak boleh bila kita berumah tangga kita kira kita semayang, puasa, mari masjid. Anak kita, bini kita tutup aurat, kita tak kisah. Dia makan makanan haram, kita tak kisah. Dia duduk tepi tangga, duduk mengumpat, kita tak kisah. Sedangkan itu masalah peraturan syariat dalam rumah tangga. Apabila kita hidup bernegara, bernegara ni ada syarat-syarat dan peraturan-peraturan syariat dia. Nak angkat pemimpin macam mana, dasar negara macam mana, hukum-hukum undang-undang macam mana, halal haram, perkara yang kajian boleh, yang tak boleh, ada semua. Hukum melibatkan orang bukan Islam, hubungan antarabangsa, ada peraturan-peraturan dia. Bila kita menjadi pemimpin tertinggi sesebuah negara Islam, maka seluruh sistem peraturan Islam berkenaan dengan negara tu
kita kena beriman dan kita kena laksanakan bila kita jadi pemimpin tertinggi. Itu menunjukkan kita Islam. Bukan kata dia Islam, saya Islam, layak jadi pemimpin. Tapi dalam kepala dia, padang tu kita semayang dah kan. Hak lain tak payah. Dia fikir semayang. Lepas tu judi haram jadi halal tu macam mana? Pasal apa judi yang haram? Semua orang tahu judi haram. Ada tak orang tak tahu? Orang kat masjid Damas Kota Damansara ada tak tahu judi tu haram? Ada tak tahu? Siapa tak tahu angkat tangan judi tu haram? Ada orang mengaku dalam mahkamah dulu. Kan? Saya tak tahu judi tu haram. Oh, tak apa dia mengaku tak tahu. Kita nak macam mana kan? Tak boleh kata apa kita, dia tak tahu. Ha? Tapi tuan-tuan sini ada tak tahu judi tu hukum dia haram? Semua tahu kan? Tak usah kata kita tok lebar kaki masjid ni. Kita tanya orang kedai kopi, mu tahu tak judi haram? Oh, tak payah tanya tu ustaz. Benda cerah macam matahari, tak payah tanya. Kan? Orang tak payah tanya matahari tu cerah ke gelap. Orang tahu belaka cerah matahari. Kan? Tu tanya orang Islam, tanya orang Melayu, tanya Cina, Cina pun tahu judi haram. Dalam Islam judi tu haram. Tanya budak kecil, budak sekolah tahu judi tu haram. Tapi pasal apa kita tengok ada Magnum 4D, 4D tu kan. Sport Toto. Dah macai. Dia tulis situ. Dia tulis situ kan, sila beratur. Kalau beratur halal, tak beratur haram. Kan? Syarat dia kena beratur jadi halal. Kan? Pasal apa ada kedai judi? Menunjukkan bahawa orang yang menjadi pemimpin dia faham Islam tu semayang, puasa, zakat, haji. Dia tidak beriman bahawa hukum Allah dalam hal-hal peraturan undang-undang ni dia kena praktis juga. Dia tak kisah halal, tak kisah. Riba haram ke halal? Haram. Kita tahu riba itu haram. Kita pun berbangga hari ni. Oh, Malaysia dah bagus dah sekarang. Pasal apa? Pasal ada bank Islam. Saya bukan menentang bank Islam. Saya nak sebut kefahaman kita yang keliru. Dia kata dah bagus sekarang, dah ada bank Islam. Dah banyak dah bank Islam sekarang kita kata. Makin bagus. Sebenarnya Allah Ta'ala bukan suruh buat bank Islam. Allah Ta'ala suruh haramkan riba. Wa harrama riba, dan Allah Ta'ala mengharamkan riba. Sepatutnya kalau kita nak islamisasikan sistem kewangan kita, yang pertama tutup semua bank riba. Automatik bank yang operasi tu bank yang tak ada riba, ikut Islam tu. Itu cara dia. Bukannya buat satu bank Islam ada 50 bank ribawi. Kita amal gitu kan, ada bank Islam tapi bank riba dibenarkan beroperasi macam biasa. Bahkan setengah-setengah bank dalam satu bank, kaunter Islam, kaunter riba, dua-dua ada dalam satu bank yang sama. Dia tanya nak buka akaun Al-Wadiah ke konvensional. Betul tak? Siapa kita tak tahu duit yang kita simpan tu dia bercampur ke tidak dengan duit-duit yang ikut sistem riba, tak tahu kita. Pasal apa? Kerana pemimpin tidak menganut ideologi ataupun tidak menganut fikrah keislaman yang menyeluruh. Islam itu. Cuma dia faham kalau kita Islam ni hari raya kena pergi masjid. Hari Jumaat pergi masjid. Kalau hari tidak Jumaat tak payah pergi. Yang penting solat. Puasa Ramadan kita puasa. Tak payah haji kita pergi ke Mekah. Tapi kalau Tuhan kata halal jadi haram, Tuhan kata haram jadi halal. Terbalik. Maka yang dikehendaki di sini ialah orang yang kita maksudkan Islam yang mensyarat dia memimpin tu, dia memahami Islam yang syumul dan dia beriman. Sehingga bila dia memimpin dia akan laksanakan apa Tuhan perintah. Kita pun pelik juga sebenarnya kan. Dalam keadaan tahu judi itu haram, tiba-tiba ada seorang pemimpin kata, saya sebagai ketua negeri, ketua kerajaan, saya akan haram, tutup, tak benarkan syarikat judi beroperasi di negeri saya. Serta betul. Ada yang pakai kepiah komplain juga, tak setuju. Hak kafir tak setuju tu biasalah, pasal dia kafir. Betul tak?
Kafir tu sampai bila pun tak setuju. Tu tak boleh. Hak mengaku Islam tak setuju juga. Padahal dia tahu. Itulah hukum Allah Ta'ala, tidak khilaf. Tak ada ulama kata, oh bab judi ni ada khilaf sikit. Mazhab ni dengan mazhab ni kata khilaf. Tak ada. Semua orang sepakat pasal benda tu jelas dalam Quran. Kan? Jadi Islam di sini bukannya Islam hak jenis Islam kulit ataupun kita bahasa mudah ni Islam sekular. Dia Islam tapi dia menganut sekular. Agama tak bercampur dengan politik. Tak bercampur dengan kehidupan dunia. Tu tak cukup menghilangkan syarat dia jadi mimpi. Dia mesti beriman dengan Islam tu seperti mana Al-Quran dan Sunnah. Banyak ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mewajibkan orang Islam mentaati pemimpin yang beragama Islam. Kita ni rakyat ni. Ayat Quran beritahu kita wajib taat pada pemimpin, tapi syarat dia pemimpin itu Islam juga. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga pemimpin-pemimpin di kalangan kamu. Di ujung ayat ni Tuhan akan sebut minkum. Minkum dari kalangan kamu. Kamu tu siapa? Dhamir kamu tu. Di permulaan ayat tu sebut ya ayyuhallazina amanu, hei orang beriman. Mana kamu tu orang beriman. Orang beriman dia wajib taat kepada pemimpin dia yang beriman dan pemimpin itu mentaati Allah dan Rasul. Kalau dia kata saya beriman cuma saya tak ikut Rasul, kan? Saya beriman cuma saya tak mau ikut hukum Allah Ta'ala, maka tak wajib taat pada dia. Dalam perkara yang dia menderhakai Allah dan Rasul tak wajib taat. Ada dua syarat kan, siapa yang saya ikut? Yang pertama minkum itu, yang pertama orang beriman kena ambil pemimpin di kalangan dia. Yang ni kalangan orang beriman juga, dia kena taat. Yang kedua, ketaatan tu diberi dengan syarat pemimpin itu taat kepada Allah dan Rasul. Sebab tu dalam ayat ni ati Allah wa atiur Rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, ni syarat. Dia pun sebut wa ulil amri minkum, tak ada sebut wa atiu situ. Pasal apa? Taat pada pemimpin ni ada syarat. Kalau dia taat pada Allah dan Rasul, kita taat pada dia. Kalau dia tak taat pada Allah dan Rasul, kita tak wajib taat pada dia. Bahkan haram pun setengah. Taat. Maka di sini menunjukkan bahawa orang Islam pemimpinnya mesti orang Islam. Orang beriman tu pemimpin dia orang beriman juga. Maka syarat jadi pemimpin itu mesti orang Islam. Bahkan kata tuan kita lagi, maksud pemimpin di kalangan kamu ialah kalangan orang yang beriman. Al-Quran itu menegaskan larangan bagi orang-orang yang beriman mengambil pemimpin orang bukan Islam sebagai ketua. Larangan mengambil orang kafir yang memimpin ketua ni maksudnya orang kafir itu jadi pemimpin tertinggi. Adapun kalau kita ambil dia jadi pemimpin level bawah ni, itu ada perbahasan di kalangan ulama. Ada perbahasan. Khususnya bila melibatkan wilayah-wilayah kekuasaan. Wilayah kekuasaan maknanya bidang tugas dia. Kalau orang kafir itu diberi tugas-tugas yang berbentuk tanfiziyah, pelaksanaan, itu diharuskan menurut setengah-setengah pendapat ulama. Pelaksanaan ini makna kerja kementerian dia atau jabatan dia hanya melaksanakan dasar-dasar. Contohnya dia jadi menteri telekom, pos dan komunikasi. Dia tak buat dasar. Dia hanya buat pastikan semua telefon hidup. Lain telefon hidup lah, bukan telefon hidup. Kita cah bateri kan, lain tu ada. Dan nak buat pencawang ke apa, kalau pos, Jabat Pos Malaysia ke, JNT ke, Ninja ke, semua jalan. Pelaksanaan itu diharuskan. Dikatakan ni wilayah tanfiz. Adapun menteri-menteri yang wilayah dia tu wilayah yang berbentuk penentuan dasar, pembentukan dasar negara, itu diharamkan diberi pada orang kafir. Tak boleh. Disebut ni wilayah tafwid. Tak boleh. Contohnya menteri beliau, tak boleh. Orang kafir tak boleh pegang menteri beliau.
Menteri Pelajaran. Tak boleh. Pasal apa? Ini adalah kementerian-kementerian yang bertanggungjawab membentuk dasar bagi pembinaan generasi. Kita nak bina generasi baru. Menteri Pelajaran akan tentukan apa dasarnya. Kan kita pun kata tahun ni ada UPSR, tahun depan tak ada pula. Lepas tu tahun depan tak tahulah ada tak tahu lagi. Kan? Pasal apa? Menteri tentu kan. Dia nak bawa ke mana anak-anak kita? Ada setengah menteri, dia jadi menteri, dia pastikan semua anak-anak dia beri didikan agama yang asas di peringkat sekolah rendah. Ada menteri, dia jadi menteri, yang penting semua 8A dia kata. Tak semayang tak apa. Betul tak? Yang penting 8A. Cikgu besar pun akan follow dasar menteri tu. Cikgu besar kat sekolah, tekan cikgu. Make sure budak-budak semua 8A. Kita pun tanya dalam syarat PIBG. Pasal apa anak-anak kita balik sekolah tak semayang? Cikgu besar jawab, tak ada tempat nak semayang. Tak ada tempat nak semayang. Kita sekolah kita tak ada dewan besar. Kita tanya assembly ada tak minggu? Ada. Cuma tempat semayang tak ada. Dia ikut menteri. Kan? Jadi itu dikira wilayah tafwid. Itu haram untuk OKP. Menteri Kewangan, OKP tak boleh. Pasal apa? Kewangan ni masalah kewangan dah masalah dasar negara. Ni contoh lah ni kan, ada banyak dah ya. Itu ada perbahasan dia. Cuma apa yang Allah Ta'ala sebut dalam perbincangan kita ni, ketua negara. Ketua negara. Dia tak boleh bagi pada OKP. Allah Ta'ala menyebut, la yattakhizil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'. Janganlah orang-orang yang beriman itu mengambil orang kafir menjadi wali yang dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Dan siapa-siapa yang melakukan demikian, maka dia bukan lagi daripada agama Allah sedikit pun. Berat juga kes dia. Orang Islam ambil ketua negara dia kafir, kira dia kafir juga. Maksudnya gitulah. Kan? Kalau dia orang Islam, dia angkat orang kafir jadi pemimpin dia, pemimpin tertinggi. Allah Ta'ala kata kira dia kafir juga. Tidak masukkan orang Islam sedikit pun, dia kafir. Maksud wali dalam ayat ini, Allah Ta'ala sebut aulia. Aulia maknanya wali-wali. Maksud wali dalam ayat ini ialah orang yang diberikan penuh kesetiaan, diberikan kepercayaan dan menjadi pemimpin. Orang tu kita percaya kat dia, kita beri kesetiaan pada dia, kita taat pada dia, dia pun dikira pemimpin, pelindung, penjaga kita. Macam kita kan, kita ayah, kita sayang ada anak kita, sayang lah. Kita berjaga anak kita, betul tak? Daripada kecil kita jaga. Bila anak kita dah besar, kita pun letak nak kahwin, kena panggil wali dia lah. Kita kata, siapa wali tu? Ayah dia. Ayah atau beratuk dia menjadi wali mujbir, kita kata dalam fiqh munakahat. Wali kita panggil. Dia tu wali. Maksudnya pertama wali ialah orang yang mempunyai kekuasaan atas orang lain. Wali. Sebab tu kita guna perkataan wilayah persekutuan. Dalam bahasa Melayu tu wilayah tu perkataan Arab. Perkataan wali. Maknanya ni ialah kawasan kekuasaan kerajaan persekutuan. Walaupun duduk dalam Selangor. Dalam wilayah. Ataupun wilayah tu dengan makna bidang kuasa dia, wilayah kekuasaan dia. Bukan tanah tu, tapi bidang kuasa dia. Seseorang yang ada bidang kuasa satu perkara dipanggil wali. Orang yang memberikan perlindungan, macam Allah sebut, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Ta'ala memimpin, memberi perlindungan kepada orang-orang yang beriman dengan mengeluarkan mereka daripada bermacam-macam kesesatan kepada cahaya iman. Wali itu mana? Pelindung. Pelindung. Kita pun dilindungi, dijaga, berkuasa atas kita. Kita pula balas dia apa? Kita balas dengan kesetiaan, kepercayaan dan ketaatan. Sebab tu pemimpin wali itu makna dia pemimpin. Maka sebab apa orang-orang yang berwalikan syaitan masuk neraka? Kan? Ada orang berwalikan taghut. Tuhan sebut kan dalam Quran kan? Wallazina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan orang-orang kafir wali dia adalah taghut.
Orang beriman, wali dia pemimpin-pemimpin yang beriman. Pasal apa? Pemimpin beriman tu berwalikan Allah Ta'ala. Kan? Berwalikan Allah Ta'ala. Jadi sini makna kita mengambil orang kafir sebagai awliya tu artinya mengambil mereka jadi pemimpin. Jadi pemimpin. Sama ada dia menjadi pemimpin dalam sebuah wilayah atau kawasan yang lebih besar lagi, iaitu negara, pemimpin negara. Jadi pemimpin negara. Jadi pemimpin negara ni tak boleh orang kafir. Negara Islam ialah negara yang berdasarkan akidah dan syarat-syarat Islam dalam semua perkara berkaitan, termasuklah perkara syariat. Jadi syarat. Negara Islam, dia kena negara Islam tu ikut dasar akidah dan ikut syariat. Negara tu sendiri. Sebab tu dia sebut awal tadi, pemimpin ideologi dia mesti sama dengan ideologi negara. Oleh kerana negara Islam tu berkehendakkan dilaksanakan hukum, peraturan syariat semua sekali, maka pemimpin tu dia mesti mempunyai kefahaman, ilmu dan jiwa dia untuk melaksanakan syariat. Baru dia layak jadi pemimpin. Nah, kalau tiba-tiba dia kata tak boleh, agama tak bercampur dengan politik kan, agama tak bercampur politik, dia sembang, kita pun tahu dia ni tak jadi pemimpin. Pasal apa? Kalau dia jadi pemimpin, mesti dia tidak melaksanakan Islam. Pasal dia sembang, boleh sebut dah agama tak campur dengan politik. Artinya ideologi dia tak sama dengan ideologi negara. Saya guna perkataan ideologi lah supaya kita mudah faham kan. Sebenarnya Islam tu bukan ideologi. Tapi untuk kita faham dalam perbincangan moden ni, perkataan tu ideologi lah orang panggil. Pasal yang lain pada Islam tu semua dia nama dia ideologi. Kan? Ism. Betul orang zaman dulu, zaman sebelum merdeka, bila orang putih mari ajar macam-macam ideologi, orang kita ni banyak mengandung ideologi barat. Sama ada nationalism, kapitalism, atau segi ekonomi kan. Lepas tu ada pula mari macam-macam ism lagi. Maka ketika komunisme dan macam-macam timbul, sosialisme ni di kalangan pejuang-pejuang Islam, bukan negara kita saja, negara lain pun sama. Mereka pun menyebut hak kita bawa ni Islamism. Sebenarnya perkataan tak betul. Islamism tak betul perkataan tu, kerana Islam tu bukan ism. Ism tu makna perkara yang mari pada otak manusia, ideologi. Dia fikir-fikir jadi ism. Sistem yang dibina daripada akal fikiran dia ism. Islam ni mari daripada langit, wahyu kan. Tetapi supaya manusia ni, orang awam ni faham, hak ni hak dia boleh sebut komunisme, kapitalisme, liberalisme ni sistem yang akan menguasai negara. Maka Islam pun kalau dia mengatakan sistem dia ikut Islam, supaya dia faham ni maksud dia sama, disebutkan Islamism. Macam Islam tu ideologi, sebenarnya bukan ideologi. Cuma bahasa supaya kita mudah faham, saya sebut orang yang nak memerintah sebuah negara Islam, dia mesti berideologi dengan ideologi negara Islam. Kan? Sebagaimana ideologi-ideologi lain lah. Sebagaimana syarat sah ibadat seperti sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain mesti Islam, maka syarat penting ketua negara juga Islam. Kalau kita bukan Islam, sah tak solat kita? Tak sah. Kan? Bahkan ketika kita tengah-tengah solat, tiba-tiba murtad masa tengah solat, batal sebenarnya kita. Kan? Dia tengah-tengah solat, tiba-tiba dia hilang kepercayaan pada Allah Ta'ala, batal solat dia. Pasal apa? Islam tu jadi syarat sah solat. Begitu juga masa kita puasa. Syarat sah puasa ni yang pertama mesti Islam. Kalau terkuat pada Islam, batal puasa dia. Ibadat-ibadat lain macam tu juga, haji ke apa sama je. Maka dalam hal ketua negara, syarat dia macam tu juga. Syarat dia serupa tu juga, mesti Islam. Syarat ini penting kerana ketua negara perlu memainkan peranan dalam pelaksanaan hukum syariat dalam sesebuah negara. Memang kita pun tahu kan, dia ikut ketua. Kalau ketua dia kata saya tak setuju RUU 355, sampai bila pun tak boleh buat? Sampai bila pun tak boleh buat? Kan? Kita sembang macam mana pun, bila ketua dia setuju je, kita tak nak sembang, boleh buat dah. Undang-undang tu memang begitu kaedah dia, peraturan negara. Dia tengok ketua tu stand dia macam mana terhadap sesuatu perkara. Dia akan menentukan dasar pelaksanaan yang dibuat oleh pegawai-pegawai. Sebab tu kalau ketua sendiri tidak pro Islam, maka tidak akan ada perkara undang-undang Islam yang akan boleh dibuat dalam sebuah negara. Nak laksana syariat,
Kan? Nak laksana syariat. Kita pun tengok dah Malaysia ni kan. Ada negeri-negeri dia serius nak laksana syariat, terhalang. Tapi kita pun tengok dia tahu dia tak boleh buat. Tapi dia buat juga. Macam Kelantan. Tahun 94 dulu kan. Dia tahu dia tak boleh buat hukum hudud. Tapi kalau dia kata hukum hudud ni hukum Allah Ta'ala. Dia gubah undang-undang tu. NM Jenayah Syariah 2 Kelantan dulu kan. Tahun 1994. Sampai sekarang tak laksana. Tapi pasal apa dia buat juga? Pasal dia serius. Pada dia itu wajib. Dia buat. Terhalang sebab yang lebih berkuasa tak bagi. Kerajaan pusat tak bagi. Kan? Begitu. Ada setengah negeri dia tak kisah pun dia ada kuasa. Logik dia sama kerajaan pusat. Dia relax buat tak tahu gitu je kan. Jadi itulah perkaranya. Jadi kata dia mustahil dan tidak boleh terima akal sekiranya ketua negara lantik pada orang yang tidak beriman kepada dasar dan akidah negara. Di samping ketua negara mesti terdiri daripada orang yang beriman kerana kepribadian yang baik lahir daripada iman yang benar dan juga ikhlas. Ini syarat Islam tu mesti je syarat untuk nak menjadi seorang ketua negara Islam. Jadi itulah tuan-tuan semua. Saya nak berhenti setakat tu je malam ni sebelum takbilah azan. Jadi itulah dapat kita faham bahawa seorang ketua negara Islam syarat pertama dia sendiri mesti Islam supaya akidah dia dengan akidah negara sama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.